Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila al-qubur wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mu'allimina wal mu'allimat kulluhum ajma'in syawlillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ساكرين حمدا صابرين حمدا مرزوقين حمدا مقبولين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أصبحنا على الفطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengurusi Surau Taman Megah serta semua barisan ahli jawatan kuasanya, yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, yang dihormati barisan para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kape waras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah muniakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung, terutamanya akan nikmat iman dan Islam. Banyakkanlah kita berdoa dan berharap penuh semoga sepanjang kita hidup di dunia ini dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan alhamdulillah
Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kerana kita dapat bersama-sama ya solat pada subuh berjemaah. Dan mudah-mudahan kita berazam insya-Allah nanti solat pada zuhur, mudah-mudahan ya kita dapat solat pada zuhur berjemaah insya-Allah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab saya teringat di dalam kitab Kasfu Asrar ya. Kitab Kasfu Asrar ni dia soal jawab, ada soal ada jawab, ada soal ada jawab ya. Yang telah disusun oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Mankabau. Ada dinamakan fardu dahulu fardu ya. Fardu dahulu fardu, fardu dalam fardu, fardu antara dua sunat, fardu kemudian fardu ya. Fardu dahulu fardu. Yang macam mana tuan-tuan buatnya? Walaupun bulan Ramadan, alhamdulillah majlis ilmu diadakan lagi ya. Masing-masing lah. Ada yang kata bulan Ramadan ni kelas cuti ustaz, bagi rehat semua jemaah, bagi rehat semua. Itu masing-masing lah ya. Tapi alhamdulillah walaupun bulan Ramadan kelas ilmu diteruskan, alhamdulillah lagi besar ganjarannya, dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fardu dahulu fardu ni maksudnya menuntut ilmu ya. Contohnya solat fardu 5 waktu fardu. Berpuasa bulan Ramadan fardu. Tapi sebelum melaksanakan solat fardu 5 waktu, contohnya sebelum melaksanakan puasa bulan Ramadan, sudah barang tentu ada dahulu fardu, maksudnya kena ada ilmu, maksudnya menuntut ilmu lah tuan-tuan ya. Saya tak berhajat untuk mengupas lebih luas lagi perkara tersebut. Fardu dalam fardu ya. Fardu dalam fardu ni kita melakukan satu amal ibadah ikhlas semata-mata kerana Allah. Kalau kita solat tadi, saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat tunai makmum kerana Allah Taala, betul-betul kerana Allah Taala. Ya, kita solat mencari keredaan Allah. Kita puasa gitu juga, mencari keredaan Allah. Fardu dalam fardu. Jangan kita puasa tuan-tuan niatnya ada awak kering. Wah kau puasa awakku kering kurus ramping rincing ya. Wis ramping rincing meneh ya. Tapi saya semalam timbang hari Khamis masih 104 kilo lagi, tak berubah. Mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti ada perubahan ya. Kawan saya pula makin naik pula. Orang makin turun, dia makin naik. Tu ada something wrong kata ya. Masih 104 kilo lagi ya. Jadi mudah-mudahan kita puasa ni niatnya mencari keredaan Allah. Ya, jangan kerana yang lain. Yang utamanya mencari keredaan Allah. Sebab Rasulullah SAW telah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya. Apa maksudnya tuan-tuan? Sesiapa yang mengerjakan puasa bulan Ramadan dengan keadaan beriman dan mengharapkan rahmat Allah, nescaya diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Ya, rawahul Muslim dan rawahul Bukhari, hadis yang sahih. Ya, jadi niat puasa ni ikhlas semata-mata kerana Allah. Kalau budak-budak tu tak apalah, kita ni budak, janganlah orang dah umur 49 tahun macam orang puasa, budak baru latih puasa. 49 tahun tu umur siapa? Umur saya lah, bukan umur tuan-tuan. Tuan-tuan tidak, semua ahli-ahli ibadah tuan-tuan budak-budak dulu, tapi budak-budak ni kena latih puasa. Saya dulu, sekarang masa mengajar, sekarang dah jadi orang kurang ajar ya. Saya memang kurang ajar sekarang. Dah 13 tahun jadi kurang ajar namanya ya. Juga pejabat memang tak ngajar, kurang ajar lah namanya. Dulu masa saya kat sekolah, ada yang dah jahanam pun tak puasa meneh. Dah jahanam orang puasa. Wis 12 tahun. Tak takkan mak bapak kau orang puasa anakmu napa? Alah ben lah masak ke. Masak ke maksudnya kesian. Nek wis gede kau reti dewek lah nek puasa. Dia cakap nanti kalau dah besar tahulah dia puasa sendiri. Jangan. Kalau tak dilatih tuan-tuan, kerana takut sampai tua nanti tak pandai puasa. Ada yang darjah 1 dah puasa penuh pun ada sebab dah dilatih. Kalau kita lihat Sayyidina Umar Al-Khattab ketika dia mendidik anaknya puasa, ya, anak kita kalau sembahyang ni 7 tahun memang kena latih. Sebelum 7 tahun pun kena latih. Kalau anak kita dah pandai bezakan tangan kanan di ni, tangan kiri mana ini, latih dia solat. Suruh ambil wuduk, ajarkan ambil wuduk. Betul tak betul lain cerita. Dia rokok ke sujud suruh ikut kat rumah. Ya, kalau kita kat masjid suruh ikut rumah kita. Ya, latih dia supaya menjadi satu kebiasaan. Puasa gitu juga.
Mula-mula sampai pukul 10, besok sampai pukul 12, besok sampai pukul 3, besok sampai pukul 4. Kalau Saidina Umar Al-Khattab, macam dia macam tak berapa dah, macam dah lembik sikit tu, macam dah tak berapa maya, dia ajak bermain supaya dia leka sampai waktu berbuka. Tapi nek wis sorat tahan tenan je kau buka, ya. Jangan tak tahan sampai pucat sampai mati pin ke. Ya jangan. Dah cakap jauh pula tuan-tuan jadi tuan-tuan hadirin hadirat, betul lah. Dulu kalau saya ingat masa saya kecil-kecil dulu mula puasa, bapak saya kalau lepas asar tu dia naik motor bawa taman, bawa pergi bazar. Tahu dah buka. Besok dah lama-lama jadi suatu kebiasaan ya. Jadi kita dah tua ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita puasa dulu, kalau puasa cukup ayah kasih 50. Itu sebagai pemangkin lah. Awak ni puasa kerana duit. Bukan gitu. Itu nak melatih. Kita dah tua janganlah macam tu ya. Dah berumur janganlah macam tu. Maksudnya kita puasa niat semata-mata mencari keredaan Allah. Jangan kita puasa kerana nak ramping, kerana kurus badan. Nanti dapat kurus badan aja lah. Innamal a'malu binniat wa innama likulli imrin nawa ya. Setiap ibadah itu, perbuatan itu disertai dengan niat. Allah Ta'ala membalas mengikut apa yang kita niatkan. Kemudian tuan-tuan, fardu antara dua sunat. Fardu antara dua sunat ni maksudnya kita ada dua lubang hidung. Ya, apa fungsi hidung? Kita hirup udara, hembus udara. Hirup udara, sedut udara, hembus udara. Bermakna kita masih hidup. Kalau kita dah mati, boleh hirup lagi. Dah tak berfungsi. Jadi fardu antara dua sunat tu kita masih boleh menghirup udara, menghembus udara. Itu satu nikmat yang besar. Kita masih bernyawa lagi, berpeluang untuk beribadah, berpeluang untuk bertaubat. Maka hendaklah kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi dalam bulan Ramadan al-mubarak ya. Dan yang keempat, fardu kemudian fardu ya. Fardu kemudian fardu. Fardu kemudian fardu ni setelah kita menyelesaikan sesuatu ibadah, sesuatu fardu itu, kita berazam untuk melakukan amalan fardu yang seterusnya. Macam kita dah sembahyang fardu subuh ni, lepas ni sembahyang isyak ke sembahyang zuhur? Sembahyang zuhur lah ya. Kita berazam, mudah-mudahan berazam nanti dapat solat fardu zuhur berjemaah. Wis niat, dapat pahala tuan-tuan. Baru niat berazam nak solat fardu zuhur berjemaah nanti dapat pahala berjemaah. Tiba-tiba kok qailulah sampai pukul 3. Qailulah 10 minit, 20 minit. Iki sampai 2 jam. Terturun orang sengaja. Ya. Tertidur tuan-tuan. Dapat pahala juga tuan-tuan. Baru niat je. Tapi kalau dapat bangun solat berjemaah pada zuhur, lagilah berganda-ganda. Dah sembahyang fardu asar pula nanti berazam, mudah-mudahan sembahyang zuhur berazam mudah-mudahan dapat sembahyang asar berjemaah. Maksudnya kita selepas melakukan satu amal kebajikan, lagi-lagi yang fardu, berazam untuk melakukan amal fardu yang lain. Hadirin hadiratnya dirahmati Allah sekalian. Itu mukadimahnya je lah. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat menemui bulan Ramadan. Diam tak diam kita dah fasa pertama dah habis. Ya, al-awwalu rahmatun. Kita dah masuk fasa yang kedua. Hari ini 11 Ramadan tuan-tuan. Diam tak diam masa begitu berlalu, pantas berlalu. Dalam bulan Ramadan ni kata Al-Imam Ghazali, ya, Hujjatul Islam, rahmat yang paling besar, kadang-kadang kita tak sadar tuan-tuan. Rahmat apa tuan-tuan? Kita dapat menemui bulan Ramadan. Ini merupakan satu rahmat yang begitu besar. Ada yang tak jumpa bulan Ramadan. Ya, ada di antara sahabat kita yang meninggal dunia belum sampai jumpa bulan Ramadan. Ada sahabat saya tuan-tuan, dia mudir di sebuah madrasah tuan-tuan. Ada seorang tuan haji ni, ya Allah, dia memang suka menginfakkan hartanya. Sebelum puasa lebih kurang sebulan dia tanya, "Ustaz tahun ni bocah-bocah naik madrasah apa raya? Apa kabeh balik kampung, ngimami kampung masing-masing?"
Kata mudirnya, ada sebahagiannya yang bacaannya dah banyak hafaz, memanglah dia balik ataupun dijemput ke masjid-masjid surau. Tapi dekat madrasah ni adalah yang masih belum banyak menguasai hafazan Al-Quran. Gini, waktu berbuka ni selama seminggu, insya-Allah saya sponsor semualah. Tapi tak perlulah dibagi tahu, saya bagi tahu ustaz aja tahu. Satu lagi ada iftar jama'i tak? Iftar jama'i ni jemput semua, macam jemput mak bapaknya, orang luar, panggil penceramah, ya, khatam Quran. Ada Tuan Haji. Insya-Allah itu pun insya-Allah saya ada rezeki, saya akan bagi semua. Tak lama tu, seminggu sebelum Ramadan, ada cakap lagi, masa iftar jamaah itu jangan lupa jemput saya ya. Tak payah surat, WhatsApp aja. Apabila duitnya dah bank in kan tuan-tuan, belum jumpa bulan Ramadan, kurang 2 hari 3 hari, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Ya, tapi tuan-tuan, walaupun dia tak jumpa bulan Ramadan, dan menginfakkan hartanya pada jalan Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu rahmat yang besar. Kerana kita dapat jumpa bulan Ramadan, diam tak diam kita dah 11 hari kita berpuasa insya-Allah. Tapi tuan-tuan tahu tak, tuan-tuan boleh jumpa bulan Ramadan ni, pasti ke tuan-tuan boleh jumpa sampai 30 ataupun 29? Tak tahu tuan-tuan. Tak tahu kita sampai akhir bulan Ramadan ni ataupun tak. Dan kita tak tahu, mungkin bulan Ramadan yang kita jumpa tahun ini, tahun yang terakhir, bulan yang terakhir Ramadan kita jumpa. Tapi ala kulli hal kita banyakkanlah berdoa. Semoga kita dipanjangkan umur dalam keimanan, dapat berjumpa bulan Ramadan ni sampai habis dan tahun yang akan datang. Jadi merupakan satu rahmat Allah. Jangan dilepaskan begitu sahaja. Sebab itu para salafus soleh, orang-orang soleh, para ulama-ulama yang terdahulu, para sahabat tuan-tuan, apabila hadirnya bulan Ramadan, masya-Allah, apabila dah hampir bulan Ramadan, dia suka gembira sangat. Dia buat preparation ni bukan bulan Rejab, 6 bulan lebih awal dah buat preparation. Kan? Macam kita sembahyang berjemaah, ada buat preparation tak? Kena buat. Kalau ulama-ulama dulu tuan-tuan, contohnya namanya Sufyan Uainah, ya, Sufyan bin Uainah. Sufyan bin Uainah ni adalah tuan guru kepada salah seorang guru kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sufyan bin Uainah, ya, guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun ibaratnya champion. Gurunya lagi champion lah tuan-tuan. Apa kata Sufyan bin Uainah dalam persediaan mengerjakan solat fardu 5 waktu berjemaah? Dia kata apa? Janganlah kamu, ini bahasa Melayunya lah ya, saya nak cakap bahasa Arab tak berpandai pula. Janganlah kamu menjadi hamba Allah yang berlagak sombong, ya. Janganlah kamu menjadi hamba Allah yang berlagak sombong untuk hadir ke masjid tunggu azan dikumandangkan, tunggu dipanggil baru nak datang. Wah, kata subhanallah, janganlah kamu menjadi hamba Allah yang berlagak sombong, nak datang masjid tunggu dipanggil baru nak datang. Wah, kalau tuan-tuan kalau tunggu azan datang, itu maksudnya bukanlah salah tunggu azan baru datang, tak salah. Ini bermakna tuan-tuan, macam seorang ulama lagi namanya Said bin Musayyib tuan-tuan, 40 tahun dia sembahyang berjemaah, dia datang sebelum azan dikumandangkan. 40 tahun dia sembahyang berjemaah dekat masjid, dia 40 tahun ni dia datang sebelum azan dikumandangkan. Kita pernah tak tuan-tuan? 40 tahun tanpa mandek 5 waktu dah datang masjid ataupun surau sebelum azan dikumandangkan. Kok 40 tahun patang dino pun kadang-kadang payah ya. Lagi-lagi naik masjid tu ono kubur, surone ni Tristan ono kubur. Harap longo. Kadang-kadang wedi tunggu imamnya bila dia teko dhisik mesti buka kek lungo ya. Patone nek wedi kubur ki banyak rajin ya. Contoh ya. Jadi kita bulan Ramadan ni orang ulama terdahulu buat preparation 6 bulan buat buat persediaan untuk menghadapi bulan Ramadan. Kemudian apabila bulan Ramadan nak berakhir ni, ya Allah sedihnya tuan-tuan. Dia rasa sedih tuan-tuan. Kerana apa? Selain daripada rahmat kita menyebut bulan Ramadan ni, rahmat yang kedua yang begitu besar, yang mana setiap hamba Allah orang Islam dalam bulan Ramadan ni
amalan yang dilakukan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasa. Sehingga kan dalam hadis Nabi, tuan-tuan yang sering dengar tuan-tuan, kalau kita melakukan amalan sunat, ya, dinyatakan dalam hadis ini, man taqarraba fihi bihaslatin minal khairi kana kaman aza faridatan fimma siwa wa man adda faridatan bihi kana kaman ada sab'ina faridatan fimma siwa. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang melakukan ibadah sunat diberi ganjaran bagaimana melakukan amalan fardu. Barang siapa sing lakoni amalan fardu dilipat kali gandakan ganjarannya, pahalanya, sehingga sab'ina faridatan, dilipat kali gandakan 70 kali ganda. Gelem apa ora? Gawe sunat diberi amalan fardu, balasan fardu. Buat amalan fardu tuan-tuan dilipat kali gandakan sampai 70 kali ganda. Masya Allah, tabarakallah, ya. Jadi tuan-tuan, hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Sebab itu ulama-ulama, orang-orang salafus saleh, para waliullah, apabila berakhirnya Ramadan, sedihnya dia. Tapi kadang-kadang bukan kita, kalau kita tu macam tuan-tuan, kadang-kadang hamba Allah mandak suka. Weh dino ki wis 11 makmu, seronoke wis rentek Ramadan. Nah, ya. Lagi-lagi tinggal 2 hari. Wah, isok ngeteh meneh ki. Ya. Mandak suka pula entek Ramadan, ya. Tapi orang salafus soleh makin sedih apabila berakhir Ramadan. Kerana apa? Apabila berakhir Ramadan, maka berakhirlah dia punya kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadan yang tak ada bulan yang lain. Dan dia sedih kenapa? Dia takut mungkin Ramadan yang dijumpa tahun ini dia tak jumpa pada tahun yang akan datang. Jadi tuan-tuan, kita munafaatkanlah sebaik-baiknya bulan Ramadan ini, ya, kerana yang begitu banyak kelebihannya. Tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah. Bulan Ramadan ini, ada yang kata Ramadan tu bulan puasa lah, Ustaz. Puasa Ramadan tu podo. Aku ngomong dia orang podo tau ji. Puasa Ramadannya Ramadan. Tuan Haji kalau sebut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sa'ban, puasa. Kalau ngomong puasa, ya tak ada. Disebut Ramadannya Ramadan. Nek puasa jenenge orang Ramadan. Kalau puasa Ramadan sama loh, Ustaz. Arab dengan Melayu lain. Nek puasa sahrun siam. Apa pelem siam? Pelem siam. Siam tu Arabnya. Kalau siam bukan pelem siam, ya. Sahrun siam, bulan puasa. Jadi Ramadan lah yang tepat. Cuma Ramadan ni ada departmennya, ya. Bukan puasa aja. Ibaratnya nek kilang apa yang ngomong. Contohnya kilang biskut lah. Bukan saya samakan Ramadan dengan kilang biskut, tak. Contohnya kalau kilang biskut, ya ana bahagian apa? Bahagian pengulian Pak. Pengacuhan, pengadunan tepung apa semua. Ada bahagian cetak. Cetak biskut ni bulat ke, patang segi ke, kan. Ana bahagian departmen pembakaran. Apa? Tapi ada 3 ringgit dibakar. Ana bahagian departmen apa jenenge ke? Pembukusan, pemakingan. Kemudian pengangkutan, pemasaran, promosi. Ibaratnya Ramadan ni ada departmen dia. Pertama departmen puasa. Jangan puasa aja. Departmen sahur, departmen berbuka, departmen zikir, departmen baca Quran. Kita kena tingkatkan. Janganlah kita besok, tuan-tuan hadirin hadirat, sedang bulan Ramadan ni dan berakhir Ramadan, jangan jadi golongan yang rugi. Itu kita minta mohon perlindungan Allah. Jangan jadi golongan yang rugi. Golongan rugi ni apa? Orang yang tak kisahlah bulan Ramadan ke, bulan Syawal ke, Zulqaidah ke, Zulhijjah ke, Muharram ke, Safar ke, walah ya podo ai. Podo ai tadi. Tak. Sami ngawon sama je lah semua. Tak pedulilah.
Bulan Ramadan pukul 9 orang puasa, dia dah makan nasi ambang dengan sirap bandung cincau, soda ais. Oh, pukul 9 dah ada jual nasi ambang. Aku pun pening juga. Ramai pula yang beli. Ya, sama je. Bulan Ramadan ke bulan Syawal ke, orang yang rugi, golongan yang rugi ni dalam kitab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Hidayatus Salikin, yang fardu dia abai, dia cuai, yang sunat lagi dia tak buat. Jangan jadi golongan yang rugi. Dan kita jangan setakat jadi golongan yang selamat dalam bulan Ramadan ni. Rugi tuan-tuan. Golongan yang selamat ni, dia buat yang wajib aja. Puasa okey, sembahyang fardu 5 waktu okey. Zikir-zikir, sedekah, benda-benda yang sunat ni lah. Sahur. Ni sahur pun jangan dipandang ringan tau. Saya pernah dengar tapi bukan orang sini. Orang sini semua bagus-bagus ya. Ada Pak Haji tu, tapi bukan Haji sini. Haji tu umur dah 70 lebih kurang. Saya duduk itu dengar 70 buat dengan yang 60. Ke mau sahur? Ya sahur tu, mau dimasak ke enak-enak kau rasa sahur. Alah kau ya bocah. Wis tua-tua pun sahur. Dulu aku umur habis 70. Orang sahur ya tahan sampai maghrib. Iso kecokepnya nyawet meneh. Wis tua-tua sahur. Faham maksud saya tu? Faham apa boy, boleh tahan juga tuan-tuan yang dekat Jawa. 70 dia jumpa kawan member macam tuan-tuan ni dah mesra, cakap janji meletak je tuan-tuan ya. Meletak ni janji mengor kata orang Jawa. Alah umur dah 60 macam budak-budak sahur. Tengok aku umur 70. Tak sahur, tahan sampai maghrib. Pagi boleh petik kelapa sawit lagi. Ini baru jantan. Ibaratnya begitulah. Baru lelaki. Ini bukan soal kau hebat tak hebat. Sahur ni merupakan satu sunnah yang hukumnya sunat. Dibuat dapat pahala, tinggalkan rugi. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan as-suhuru akluhu barakah. Makan pada waktu sahur itu ada keberkatan. Berkat ni apa? Mendatangkan ziyadatul khair, kebaikan yang amat banyak. Kalau rezeki itu sikit cukup, banyak memberi manfaat. Dan apa kata Rasulullah? Fala da'uhu, jangan pernah kalian meninggalkannya walaupun dengan seteguk air. Walaupun kita sahur dengan seteguk air, walaupun dengan sebiji kurma. Malahan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna ala mutasyakhirin. Masya-Allah, tabarakallah. Sesungguhnya Allah memberikan rahmat dan para malaikat pula mendoakan ke atas orang yang bersahur. Malaikat doa ke kita wong sing sahur. Malaikat lo sing donga. Wong kita kadang-kadang ada donga yang males. Kok kita, bukan kita tu, tuan-tuan nanti. Ada orang tu untuk doa diri sendiri dia pun malas. Lagi-lagi kalau sembahyang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, jalan terus. Nak doa sendiri pun susah. Astagfirullah pun tak nak baca. Ini bayangkan kita bersahur tuan-tuan, para malaikat doakan kita. Allah Ta'ala turunkanlah rahmat. Contoh tuan-tuan hadirin. Jadi tahan tak tahan ke, ini merupakan satu sunnah. Ya, bersahurlah. Sebaik-sebaiknya melambatkan waktu sahur. Kalau buka dipercepatkan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi kita bulan Ramadan ni biar jadi orang yang beruntung. Ya. Kalau yang selamat tadi buat yang wajib aja, yang sunat ditabat. Jadilah bulan Ramadan dan selepas Ramadan ni orang yang beruntung. Bulan Ramadan ni amalan fardunya lagi dijaga sempurna yang mungkin. Amal ibadah sunatnya ditingkatkan. Contohnya sebelum bulan Ramadan ni sembahyang subuh dekat rumah aja. Tuan-tuan kalau dekat sini bulan Ramadan makin ramai ke makin sikit? Makin ramai kan? Mudah-mudahan 1 Syawal nanti macam bulan Ramadan lagi.
Jangan satu Syawal, balik semula sebelum Ramadan. Tapi bukan surah sini. Surah sini semua konsisten, ya. Sebab apa? Kalau tak jarang solat subuh, solat subuh berjemaah ni bukan senang tuan-tuan. Ya. Solat subuh kan saya cerita sebelum bulan Ramadan tu, malaikat ni kan ada yang jaga. Ada jaga sip malam, jaga sip siang. Dalam kitab apa tu Mustika Hadis tu, jilid yang pertama, beriman pada malaikat. Ada malaikat jaga sip siang, sip malam. Dia bertemu bersilih ganti membentangkan amalannya seseorang itu pada waktu subuh dan pada waktu asar. Apabila malaikat sip malam nak tukar malaikat sip siang, bersilih ganti waktu subuh, akan dibentangkan amalannya. Allah Ta'ala akan tanya pada malaikat. Allah Ta'ala tak tanya pun, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Wahai malaikat, bagaimana hamba-Mu yang ku tinggalkan tadi? Malaikat dia kata, hamba-Mu sing kejenenge kang kaji marto, neng dorong neng taman Mekah lorong 40. Dia tak tinggal ke mau dino ahad isu, dia tengah solat subuh berjemaah karo imame. Wong balik, dia orang balik dorong nyenu sampai majlis muntek. Contoh, bayangkan, ya, malaikat tadi laporkan, hamba-Mu yang namanya Kaji Marto, aku tinggalkan tadi, dia sembahyang subuh berjemaah dekat Taman Megah, kemudian dia duduk dalam majlis ilmu sampai waktu sunat Isyraq. Masya Allah, tabarakallah. Cantik tak? Cantik. Cuba bayangkan, bagaimana hamba-Ku Haji Marto yang kamu tinggalkan tadi? Aku tinggalkan dia kemulan, ya Allah. Lebar sahur dia turun meneh, kerungu azan, mandak selimutnya ditarik, ya Allah. Dia tangi pukul 9. Contoh, orang sembahyang subuh. Piye? Begitu juga waktu asar, tuan-tuan. Tapi waktu asar, tuan-tuan, lagi mencabar. Waktu asar ni, tuan-tuan, nak berjemaah. Bukan kaling-kaling. Bukan kaling-kaling, Yang cakap ni, depan masjid. Pendidikan tu depan masjid. Asal. Lagi kalau kerja kebun, tuan-tuan. Dulu tangan saya kapalan. Sekarang dah lembut lah. Dulu kerja kebun. Kerja kebun kalau sore-sore naik pokok loro panas ter. Ya, pokok loro dengan kebun panas ter tenan. Jadi pergi kerja pukul 3. Pokok 3 ni kalau nyabit sawit, tuan-tuan, tengah kepenak ni loh. Pokok 4 tu tengah kuapeluh, berobos-berobos ngono. 4.16 masuk waktu asar. Kalau tak betul-betul, tuan-tuan, boleh berhenti ke? Tengah sedap-sedapnya kerja, kok nak azan nak berhenti? Bukan senang, tuan-tuan. Silap-silap waktu asar buat dan habis waktu. Habis asar, terus sembahyang padu maghrib. Ada yang buat macam tu. Jangan, tuan-tuan. Kalau boleh, tuan-tuan, waktu subuh, waktu asar ni, awal waktu solat berjamaah. Dan sebaiknya selima-lima waktulah. Sebab waktu wusta ni Allah Ta'ala sembunyikan. Tak tahu waktu bila, yang punya ganjarannya luar biasa dibandingkan solat fardu yang lain. Allah Ta'ala tak beritahu. Supaya apa? Kita melaksanakan 5 waktu ni berjemaah sebaik mana yang mungkin. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Contohnya solat bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Ya, kita dapat solat berjemaah. Lepas sahur aja, habis waktu sahur, terus masuk subuh. Boleh pergi masjid. Betul tak? Apabila dah masuk Syawal, tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat teruskan amalan tersebut. Sebab kita ni, tuan-tuan, hamba Ramadan ke hamba Allah? Hamba Ramadan ke hamba Allah? Kalau hamba Ramadan itu yang kadang-kadang habis Ramadan, habis amal-amal yang soleh kita lakukan. Yang sunat-sunat bulan Ramadan rajin bersedekah, bulan Ramadan rajin baca Quran, bulan Ramadan rajin berzikir, bulan Ramadan rajin solat padu subuh jemaah. Habis Ramadan dah tak nak bersedekah, habis Ramadan tutup Al-Quran, masuk almari balik, habis Ramadan solat subuh kat rumah lagi. Itu jadi mati macam jadi hamba Ramadan, bukan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita jadi di bulan Ramadan dan akhir Ramadan ini, ya, menjadi hamba Allah yang hamba Allah yang beruntung. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini banyak mentarbiah diri kita, terutamanya tentang menjaga kesihatan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan tuan-tuan dalam hadisnya, di antara kelebihan berpuasa ini, apa kata Rasulullah? Sumu tasihu wasafiru tastaghnau, ya. Riwayat At-Tabrani. Berpuasalah nascaya kamu menjadi sihat, tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin hadirat, bab sihat ni ada mengenanya berkenaan pemakanan. Ya. Bab makan ni kita jangan ambil ringan. Ya. Sebab itu kita ibadah puasa ni 12 bulan dalam setahun. Kenapa Allah Ta'ala bagi sebulan siang hari supaya berpuasa? Sebab bab makan ni kita jangan pandang ringan. Nanti kalau pandang ringan jadi macam saya. Kalau saya tanya tuan-tuan, apa kesalahan pertama yang dilakukan oleh manusia? Ya, betul. Ya. Dulu saya jawab, guru saya, wah, membunuhlah ustaz. Ya. Qabil bunuh Habil. Ya. Oh, tidak ustaz. Wah, nanti balik buka surah Al-A'raf ayat 22. Ya. Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadallahuma bihurur falamma zaqas sajarata badat lahumma sawatuhuma wa tafiqan yahsifani alaihima mi waraqatil jannah. Yaitu tentang kisah kesalahan manusia pertama dilakukan, yaitu kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Dia nikmatilah apa yang dalam surga, cuma dilarang makan buah larangan dalam surga. Tapi oleh kerana bisikan iblis, syaitan, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa telah makan larangan dalam surga. Jadi kesalahan pertama yang dilakukan oleh manusia apa? Makan, bukan membunuh, bukan berzina, bukan mencuri, tuan-tuan. Jadi makan ni adalah perkara yang amat penting, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan dalam tafsiran ni, tuan-tuan, ya, syaitan ni bukan, iblis ni bukan kaling-kaling. Surga tu yang agak-agak yang tunggu, yang jaga apa ni, sekuritinya bangla yang diri tegak ke, nepol diri tegak ke, yang jaga malaikat, tuan-tuan. Ya, yang jaga malaikat itu pun iblis esok melpu, tuan-tuan. Ya. Ni setakat rumah tak baca Quran, rumah tak pernah didirikan apa sembahyang sunat, sembahyang fardu, tak pernah dikumandangkan Quran. Wah, bela apa namanya ni, ikan betik. Kenapa orang banyak bela ikan betik ya? Ikan toman tak bela. Ikan betik. Kenapa bela ikan betik? Wah, nanti kalau beli ikan betik, setan tak masuk rumah lah, iblis tak masuk rumah. Itu surga. Yang jaga malaikat pun, setan pun iblis boleh masuk, lagi ikan betik. Rupa ini petua. Ya, rupa-rupanya ikan betik ni mata dia tak pernah apa, gelip. Cuba tengok, gelip ke tak gelip ikan lain ada tak yang tak gelip? Ada. Tapi kalau yang ada ikan uji rasid tu, gelip tak agak? Tapi nak bela takkan nak pakai air masin. Yang senang ikan betik. Tapi bukan kerana tu iblis tak masuk. Ya, jangan percaya kerana bela tu iblis tak masuk, tidak, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan hadirin hadirat, macam tafsir Israiliyat. Ya, tafsir Israiliyat ni, tafsir ni daripada agama Yahudi dan Nasrani. Dia tahu kisah Nabi Adam Siti Hawa. Tafsir Israiliyat ni kalau dibaca dengar boleh, percaya boleh, tak percaya pun boleh. Macam kisah dalam kitab Duratul Nasim menyatakan, Nabi Adam apabila makan buah larangan dalam surga tu makan sebiji. Itu tafsir Israiliyat. Kita berhenti dekat mana? Dekat Al-Qom. Itu nak percaya boleh, tak percaya boleh. Ada tak? Ada. Oh, tak ada, kena pakai telkom je. Itu tafsir Israiliyat. Manakala perempuan makan berapa biji? 2. Berhenti dekat mana? Puasa. Cari sendiri, tuan-tuan. Cari sendiri. Itu tafsir Israiliyat. Ya, banyak cerita tafsir Israiliyat. Ya, percaya boleh, tak percaya boleh. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, makan ni menandakan perkara yang penting. Sebab itu tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW, kita makan ni ada 3 peringkat. Mana satu yang tuan-tuan nak amalkan? Pertama, makan sekadar untuk menegakkan tulang rusuk, tulang belakang, untuk memenuhi
tubuh badan kita. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, makan untuk memenuhi perut kita ni dibagi kepada 3 bahagian. Pertama untuk makanan 1/3. 1/3 untuk air. 1/3 untuk udara. Kita jangan ambil bahagian orang. Maksud jangan bahagian perut. Kita kadang-kadang ni tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kadang-kadang dah dibagi tanda kita dah ambil bahagian orang ni. Dah sendawa. Tapi kita kalau sendawa ni patutnya tanda berhenti. Tapi kalau kita alhamdulillah tanda syukur. Memang betul tanda syukur. Sebab tu kadang nak makan kalau tak bunyi sendawa, tak sebut alhamdulillah kadang-kadang. Ada nak sebut alhamdulillah tunggu sendawa baru nak sebut alhamdulillah. Tak ada sendawa tak payah sebut alhamdulillah. Ya tidak gitu. Tapi kita silap kadang-kadang, bukan kita, saya lah tuan-tuan. Sekali tengah buka tu alhamdulillah masya-Allah. Wah, bantai lagi tuan-tuan. Ya, tanda syukur. Wah, padahal apabila dah sendawa tu bermakna bahagian pernafasan tu dah diambil bahagian lain. Bahagian makan tu dah lebih mungkin. Bahagian air tu dah ambil bahagian pernafasan. Sebab tu dia menang sendawa. Apabila dah sendawa, berhentilah dulu. Bukan alhamdulillah, alhamdulillah tak apa. Bantai secukup-cukupnya. Cendol 3 mangkuk. Akhirnya sujud keluar cendol dekat hidung. Ya kalau banyak betul boleh keluar betul tau. Benar tak? Jangan cakap benar lah. Mudah-mudahan. Ya. Jangan. Apabila dah sendawa tu bermakna dah langgar dia punya bahagian-bahagiannya. Dan jangan jadi golongan yang ketiga. 1, 2 ni jempol tuan-tuan. 1, 2 ni jempol. Ya. Nombor 3 ni. Nombor 3 ni takut saya lah. Ya. Saya ingatkan. Saya pun baru baik daripada gaut ni sebenarnya. Ya. Oh sembahyang tarawih. Selamat tak pengimam 2 hari kena gaut tuan-tuan. Ya. Nombor 3 ni makan tidak mengikut sunnah Nabi. Ya. Makan sekenyang-kenyangnya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Ghazali apa kata dia? Perut yang kenyang dari yang halal adalah punca segala kecelakaan. Apatah lagi dikenyangkan perut itu dengan benda yang haram. Walau ustaz, wong aku makan wari aku golek dhewe. Kerja tungkos lungos, puasa-puasa tangannya sampai kapalan kabeh ki lho. Aku golek ya tuku ayam panggang yo, roti martabak cheese. Yo ayam barang aku golek sing halal, aku sing tungkol lungos ben bertenaga sesuk kerja kok ustaz. Ya. Makan ni kalau kenyang tuan-tuan, punca kecelakaan. Sebab itu di antara sebab banyak penyakit, sebab tak menjaga perut. Kerana apa? Kan saya dah cerita, kerajaan Mesir ketika itu pemerintahan mau kukis telah menghantar seorang tabib ke Yasrib untuk berkhidmat dekat Yasrib, yang mana tabib ni ataupun doktor ni dibayar oleh mau kukis kerajaan Mesir. Tabib ni duduk dekat Yasrib, dekat Madinah, pening kepala dia. Takut makan gaji buta. Ni bahasa kasar. Dekat Madinah macam tak ada kerja. Sikit sangatnya nak dirawat. Oh kalau dekat Mesir, oh lagi-lagi Jumaat Sabtu Ahad. Oh tak cukup tangan. Ini dekat Madinah relax. Ni orang Madinah semua takut doktor. Tuan-tuan takut doktor? Oh takut juga doktor gigi, betul buat gigi. Dia tuan-tuan hadirin. Lalu tabib ni rasa tak sedap. Dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah orang Madinah ni semua ni takut doktor? Kata Rasulullah, orang Madinah ni hanya takut Allah, bukan takut doktor, takut Allah. Habis aku dah lama berimat dekat sini, tak ada, kurang sangat pesakit jumpa. Orang Madinah ni semuanya alhamdulillah sehat-sehat. Apa amalannya? Kata Rasulullah, orang Madinah dia amalkan apa? Dia makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang. Bermakna orang Yasrib mengamalkan apa? Makan sikit-sikit. Kita sikit-sikit makan. Rasulullah makan jadi ubat. Kita ubat jadi makan. Rasulullah makan jaga-jaga. Kita jaga-jaga makan. Betul? Buka, saya kalau buka memang lagi jom makan dulu martabak. Korma pun kadang-kadang buat syarat aja.
Itu pun 4 kali giling, pung giling ya. Lagi budak sekarang, ya Allah, suruh makan kurma macam suruh nak dibaham harimau. Diambilkan baru nak makan. Dia cekelapun di sini. Bisa macam-macam lah kan. Anak makan kurma takutnya tuan-tuan. Lepas sembahyang maghrib makan seko meneh. Saya lebih biasa dah begitu. Lepas tarawih ngeteh meneh. Wih, macam mana nak kurus tuan-tuan ya? Jadi tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, itulah yang diamalkan oleh penduduk Yasrib. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, jam pun dah 7.13 tuan-tuan. Jam 7.20. Jam tadi 7.13. Salah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni mudah-mudahan kita bertambah sihat. Orang yang makan perut kenyang ini, walaupun diasak dengan benda yang halal, mendatangkan kecelakaan. Dari apatah lagi daripada benda yang haram. Sebab itu ketika Allah Ta'ala jadikan akal dengan nafsu berbeza. Apabila Allah Ta'ala jadikan akal, Allah Ta'ala perintahkan malaikat, wahai malaikat, hadapkan akal padaku. Maka malaikat pun perintahkan akal menghadap Allah. Allah Ta'ala tanya, wahai akal, siapakah kamu, siapakah aku? Akal tu menjawab terus saja, aku adalah hamba-Mu ya Allah. Kamu hanya adalah Tuhan yang aku sembah, melainkan kamu aja ya Allah. Sebab tu akal dia diletakkan tempat yang tinggi, di bahagian atas. Apabila Allah Ta'ala siapkan nafsu, wahai nafsu, wahai malaikat, hadapkan nafsu. Allah Ta'ala tanya macam akal, wahai nafsu, siapakah kamu, siapakah aku? Kata nafsu, aku, kamu, anta. Oh, degil pula nafsu ni. Lalu Allah Ta'ala perintahkan, wahai malaikat, masukkan nafsu ini neng neraka yang paling panas sekali. Masukkan neraka nafsu ini, diseksa di tempat yang paling panas sekali. Ada setengah riwayat 1000 tahun, ada setengah riwayat 100 tahun. Wallahu alam. Apabila telah diletakkan tempat yang panas, dihadapkan semula nafsu ni. Wahai nafsu, siapakah kamu? Siapakah aku? Nafsu kata apa? Aku, kamu. Anta. Oh, masih dikit lagi. Lalu Allah Ta'ala perintahkan, wahai malaikat, masukkan nafsu ini di tempat yang paling sejuk sekali. Tuan-tuan, kalau sejuk sangat tahan tak? Ini negatif berapa lah, paling sejuk betul. Beberapa 1000 tahun. Apabila dihadapkan Allah, siapakah kamu, siapakah aku? Nafsu tetap kata aku, kamu. Tengok, nafsu disiksa tempat panas, tempat sejuk, tempat apa, tetap lagi berdegil. Lalu Allah Ta'ala perintahkan apa? Wahai malaikat, kamu penjarakan nafsu ini, ojo kai pangan, ojo kai ngumbi. Penjarakan, jangan kasih makan, jangan kasih minum. Rupa-rupanya nafsu tak tahan. Ya Allah, tolonglah aku wis ngelak ya Allah, wis ngele ya Allah, aku ora tahan ke, wis betak tenang ke. Aku dah tak tahan ya Allah, aku dah lapar dah dahaga sangat ni ya Allah, lepaskan aku ya Allah, lepaskan aku ya Allah. Lalu di hadapan dengan Allah, siapakah kamu, siapakah aku? Aku adalah hamba-Mu ya Allah, kamu adalah Tuhanku yang hanya ku sembah ya Allah. Baru dia menjawab macam akal. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, sebab tuan akal nafsu ini diletakkan antara perut hingga kemaluan. Ya. Perut hingga kemaluan, lambung kanan dan lambung kiri. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat, nafsu ni terutamanya nafsu syahwat, keinginan ni dapat dikawal dengan jaga pemakanan. Ya. Jadi kalau anak kita nak berumah tangga, tak ada kemampuan, kerja tak ada, tapi nampak perempuan tak boleh tidur. Nampak puan tak boleh tidur, kerja tak ada, takkan kita nak berumah tinggi rumah tangga, takkan kita nak nanggung. Jadi di antaranya suruh dia puasa, ya. InsyaAllah dia lorable. Puasa ni godanya besar tuan-tuan, betul tak? Kau nampak air, kita kalau lalu biasa bulan tak puasa, tengok air tebu biasa je tuan-tuan. Tengok air sirap air biasa. Tapi kalau bulan Ramadan tuan-tuan, tengok air sirap, ya Allah, tepinya tu ada habanya tu, tak payah sirap, kita ambil air payah tu. Ui, macam sedap lah tengah hari. Betul tak? Dugaannya. Betul. Tengok perempuan bulan Ramadan, tengok isteri bulan Ramadan, wis lemu bojoku. Jalannya kau yang ngono. Sekali bulan Ramadan kau ayu pula bojoku ya. Bulan Ramadan tuan-tuan, sabar ya. Tunggu maghrib nanti.
Dugaannya besar. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi kawallah nafsu ini. Kita hidup memang kena ikut nafsu. Kalau kita hidup tak boleh ikut nafsu, mati kita. Kita hidup kena ikut nafsu, tapi nafsu yang macam mana? Tuan-tuan kalau ngantuk, nafsu tidur ada tak? Tuan-tuan kalau lapar, nafsu makan ada tak? Ada tu semua nafsu. Ya, kita hidup kena nafsu, tapi nafsu yang macam mana kita kena kawal, ya, gunakan akal dan menunjukkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Saya rasa setakat itu saja yang saya dapat sampaikan pada pagi ini. Kalau ada silap dan salah harap dapat dimaafkan dan minta tolong bagikan ni tuan-tuan. Ada satu lagi. Minta satu lagi adik-adik. Adik baju pun sama. Tadi ya. Minta satu lagi, satu lain. Minta satu. Okey tuan-tuan hadirin hadirat, ni sebagai oleh-oleh, nak bagi apa sampul tak mampu tuan-tuan. Jadi saya bagi kertas je lah tuan-tuan, ya. Ada dua kertas tu tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama tuan-tuan, saya ambil dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dekat situ ada doa. Kalau kita nampak orang melakukan kebaikan, ya, lagi-lagi kita belum dapat melakukan kebaikan macam dia lakukan, kita baca doa ni. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Ya. Kita nampak orang buat kebaikan, baca doa ni. Ya Allah, tidak ada yang berkuasa mendatangkan kebaikan melainkan Engkau, tiada pula yang dapat menolak sebarang keburukan melainkan Engkau jua adanya, tiada daya upaya melainkan pertolonganmu, ya. Ni pun boleh kita baca. Kalau kita nampak orang melakukan maksiat pun boleh kita baca. Tapi kalau kita nak melakukan kebaikan tuan-tuan, macam tak kuat nak melakukan kebaikan, banyakkan baca doa ni. Seterusnya tuan-tuan hadirin hadirat, ini buku dalam kitab Senjata Mukmin. Tuan-tuan pun sering dengar. Bolehlah amalkan doa ni tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya, setiap kali selepas solat, ya, untuk menguatkan akidah, kemudian seterusnya untuk supaya kita hidup bahagia di dunia dan seterusnya di alam akhirat. Dan ni semua doa ni dah bentuk jamak. Kalau jadi imam boleh baca terus. Kalau nak baca seorang diri, kena ubahlah untuk seorang diri, ya. Jadi setakat itu saja. Kalau ada silap dan salah harap dapat dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarrah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.